Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Suratul Ali Imran. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayaqul ya ghulamu inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'ala fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billahi wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai' lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak walau ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmizi wa Ahmad. Muslimin muslimat ghairil mawjud, muslimin faqat, muslimin khususan pengerusi serta ahli jawatan kuasa surau. Apa nama surau ni? Taman Tawas. Mewah sungguh ha? Tuan Imam yang mengepalai solat maghrib pada malam ini, tidak dilupakan keluarga dan anak-anak kita yang turut kita doakan agar semuanya dilimpahi rahmat dan hidayah Allah. Juga kita doakan agar kita semua diberi jaminan keselamatan dan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar di dunia, malah juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita mulakan pertemuan buat kali pertamanya di surau Taman Tawas Mewah. Terlebih dahulu saya ingin nasihatkan diri saya yang dhaif ini. Sama-sama kita hadir dengan membetulkan niat. Kenapa hadir? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa datang masjid dan surau ni? Disebabkan SOP membenarkan daripada 40 naik 120, kemudian seluas masjid, seluas surau. Jadi saya pun datang. Yang ini belum cukup. Begini, kenapa datang ke masjid? Kebetulan SOP telah berubah, seluas surau dan masjid, saya hadir kerana Allah. Ingat baik-baik, jangan tertipu dengan kerja baik selagi niat tidak dijaga. Ini pesanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan akan disandarkan apa niat yang ada dalam hati masing-masing. Alangkah ruginya bila kita dilihat oleh orang ramai
menyampaikan kuliah ke hulu ke hilir, mengaji bukan main lagi, solat berjemaah hebat, kerja amal cukup banyak, tiba-tiba niat tidak kerana Allah. Semuanya bagaikan debu-debu halus yang berterbangan sahaja. Setelah kita betulkan niat, ingat Allah di sini. Di sini lafaz niatnya di sini. Ingat sahaja Allah, maka ucapkan alhamdulillah syukur. Bila ingat Allah, ucapkan alhamdulillah syukur. Jadikan ini sebagai satu tabiat. Sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun diuji. Walaupun diuji, Rasulullah mengajar kita bila kita terima ujian, ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Syukur kepada Allah atas segala sesuatu. Kenapa kita diberi nikmat syukur? Diuji kita bersyukur sebab kita hamba. Kita hamba. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, itu bukan kita yang punya. Sebab itu kita diharamkan membuat tatu, bedah mana-mana bahagian anggota untuk katanya lebih cantik lagi, tukar jantina ke, tambah bunuh diri. Haram. Bukan kita punya, Allah punya. Ingat baik-baik. Dan syukurnya lebih lagi kepada Allah adalah kerana sampai saat ini Allah terus panjangkan umur dalam keadaan sihat walafiat, dan di saat ini Allah terus memilih kita, ahli keluarga kita, di kalangan hamba-hambanya yang menikmati dua anugerah yang terbesar. Apakah dua anugerah terbesar itu? Anugerah Islam, anugerah iman. Saya tak akan jemu bercakap hal ini, nak menyedarkan diri saya dan tuan-tuan. Ingat, Islam dan iman ini harta kita yang terbesar. Diberi oleh Allah kepada kita, tidak diberi kepada kebanyakan hamba-hambanya. Selalu sebut ke telinga kita, isteri dan anak-anak, bahawa kalau dikumpulkan segala kekayaan di langit, di bumi, di lautan, nak dibeli, nak dijual, la yumkin. Islam dan iman ini pemberian Allah, tidak diberi kepada kebanyakan hamba-hambanya. Alhamdulillah. Maka apa bukti kita syukur dan berterima kasih kepada Allah? Apa kita nak buat? Pelihara Allah, jaga Allah. Apa makna jaga dan pelihara Allah? Malam ni kita dengar satu hadis Nabi. Pelihara Allah, fahaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, daripada Abdullah ibn Abbas, semoga Allah merahmati keduanya. Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillah, pelihara Allah, yahfazka, Allah akan pelihara kamu. Ihfazillah, pelihara Allah, tajidhu tujahaka, kamu akan dapati Allah di hadapan kamu. Wa'lam, iza sa'ala, bila kamu ingin memohon, fas'alillah, minta sahaja kepada Allah. Wa idza sta'anta, bila kamu nak minta tolong, fasta'in billahi, minta tolong hanya kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in, sekiranya berhimpun seluruh manusia ini ingin memberi kamu manfaat, lam yanfa'uka bisyai', siapa pun tak boleh bagi kamu manfaat, illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaka, kecuali apa yang telah tercatat dalam kitab Allah ke atas kamu. Walau ijtama'u 'ala an yadurruka, sekiranya berhimpun pula seluruh manusia ini ingin memberi kamu mudarat, lam yadurruka, siapa pun tak boleh bagi mudarat kepada kamu, illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika,
kecuali apa-apa yang telah tercatat dalam kitab Allah ke atas kepada kamu. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat. Wajaffatis suhuf, tulisan di atas lembaran telah pun kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, jangan buang masa, kita tak ada masa pun. SOP ni syak berhenti ya. Apa kita nak faham daripada hadis ni? Pertama, hadis ni daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia cerita satu hari dia di belakang Nabi. Nabi pun panggil dia, "Ya ghulam, wahai budak kecil, aku ingin menyampaikan kamu tentang kalimat." Jadi pengajaran pertama apa dia? Selalulah beri nasihat kepada generasi muda kita. Cuba tengok Nabi dengan Abdullah bin Abbas, jauh jarak umur. Nabi panggil, "Ya ghulam, wahai budak kecil, mari, saya ingin ajar kamu tentang kalimat." Maknanya kita mesti sentiasa mendekati generasi muda, dekati mereka dengan nasihat yang baik. Tapi sebelum bagi nasihat, kita yang agak berumur sikit ni mesti ada ilmu di dada. Terutamanya tuan-tuan yang bergelar suami dan bapa di rumah, mesti jalankan peranan, sampaikan kalimat-kalimat nasihat berdasarkan Al-Quran dan hadis kepada anak-anak kita. Ingat, Rasulullah mengingatkan kita, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amar stara'ahu hafidha amad dayya." Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada semua yang diberi tanggungjawab, adakah dia pelihara tanggungjawab dia atau dia abaikan. Semua kena. Tak usahlah kita bercita-cita nak duduk pos tinggi-tinggi ni. Semua menyesal tak sudah di hadapan Allah besok. Cukuplah jawatan kita sebagai suami dan ketua keluarga. Ini pun jenuh nak jawab satu persatu tanggungjawab kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, cuba tengok nasihat Nabi kepada Abdullah bin Abbas yang masih lagi budak. Apa nasihat Nabi? Ihfazillah, pelihara Allah. Maka dalam hadis ini, ihfazillah, pelihara Allah, diulang 2 kali. Jadi kena faham elok. Apa makna pelihara Allah ni? Adakah pelihara Allah ni semacam kepercayaan lain? Beli buah 5. Baru ni saya pergi dekat Mir Seramli tu. Ada orang beli 5 ke 4 bungkus nasi ayam, dibukanya letak satu tempat tengah-tengah gelap. Siapa dia pergi makan tak tahulah. Adakah begitu cara kita pelihara Allah? Tak. Sebab itu kita kena duduk majlis ilmu, nak dengar makna. Apa makna ihfazillah, pelihara Allah? Ringkas, pelihara Allah itu bermakna apa? Kita menjadikan diri kita ni patuh semua perintah dan tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang balik. Apa makna pelihara Allah? Pelihara Allah ni bermakna jadilah manusia yang mematuhi semua perintah dan tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Baru kita dikatakan memelihara Allah. Persoalan dia, pernah tak kita ambil tahu senarai perintah dan senarai larangan Allah di dalam Al-Quran? Sedangkan Al-Quran sudah berada di tangan kita seumur hidup kita. Kita baca, kita telek, kita tengok, hatam berapa kali dah. Pernah ambil tahu senarai perintah, senarai larangan? Berapa jumlah perintah, berapa jumlah larangan? Sebab itu saya bersyukur saya bertemu dengan satu kitab, Du'at Anil Fahsya'i wal Munkar, tulisan Asy-Syaikh Muhammad Jibril At-Tibyan, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Memahami atau mengenal lebih 90 perintah dan larangan Allah di dalam Al-Quran. Kitab ni saya baca di beberapa buah masjid surau di Ipoh. Semalam bulanan di Slim River. Bulan depan bulanan di Parit Bunta. InsyaAllah yang terbaru ni Masjid Kampung Melayu.
baca pada orang, hang baca Quran dah lama dah, pernah ambil tahu senarai perintah dan larangan. Saya bersyukur Syekh Mat Jibril At-Tibyan memudahkan kerja kita apabila dalam kitab itu dia bahagikan dua bab. Bab pertama senarai perintah, bab kedua senarai larangan. Barulah saya dapat memahami dengan baik rupanya perintah Allah dalam Al-Quran ini ada berapa? Ada 47. Berapa larangan Allah dalam Al-Quran? Ada 51. Pernah ambil tahu 47 perintah, 51 larangan Allah dalam Quran. Solat nombor berapa? Syirik duduk dekat mana? Larangan nombor berapa? Allahu Akbar. Kita tak sempat nak kupas satu-satu dalam kuliah yang terdekat ni. Tak sempat. Tapi ketahuilah 47 perintah, 51 larangan mesti ambil tahu. Kenapa? Sebab kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Ihfazillah, kita pelihara Allah. Bila kita telah menjadi manusia yang bersungguh-sungguh mematuhi semua perintah dan meninggalkan semua larangan, ada dua jaminan untuk orang itu. Apa jaminan dia? Yahfazka, Allah pelihara dia. Kita tak ada masa lain kali kita baca beberapa kisah yang besar, yang masyhur tentang pemeliharaan Allah kepada tokoh-tokoh ulama yang diancam oleh khalifah-khalifah yang zalim, macam Auza'i, macam Az-Zuhri. Nanti kita baca di lain masa. Dia seorang aja berhadapan dengan khalifah yang zalim bernama Abdullah bin Ali. Abdullah bin Ali ni seorang khalifah di zaman Bani Abbasiyah, kalau tak silap saya lah. Punya zalimnya Abdullah bin Ali ni, dia diceritakan masuk kota Damsyik dalam masa 1 jam aja dia bunuh 26,000 orang. Lepas tu dia bertemu dengan satu ulama Auza'i. Tuan-tuan cuba bayangkan macam mana kita berdiri dengan satu khalifah baru lepas sembelih orang 26,000. Kisah ni di episod yang akan datang ke apa. Kau jumpa lagi lah. Nak bakar sikit perasaan kita, jaga Allah, Allah jaga kamu. Itu jaminan dia. Kamu pelihara Allah, kamu patuh semua perintah, tinggalkan semua larangan. Tajidhu tujahak, Nabi kata kepada Abdullah bin Abbas, Allah akan berada di hadapan kamu. Apa makna Allah berada di depan kamu? Bila kamu memerlukan pertolongan, Allah bagi pertolongan. Macam Auza'i yang diselamatkan oleh Allah berdepan dengan khalifah yang zalim, Abdullah bin Ali. Itu nombor 2. Jaminan orang yang memelihara Allah. Cuba tengok kata Nabi, idza sa'ala fasalillah. Kita ni bila ada hajat, jangan cerita ke orang, ngadu pada Allah. Wa idza sta'anta, bila nak minta tolong, fasta'in billahi, minta tolong hanya kepada Allah. Ini yang kita kurang ni. Sikit-sikit ada kabel, ada kena orang. Siapa kabel? Kita nak masuk tender contoh, cari orang tender, isi. Dia suruh siapkan beberapa dokumen, siapkan. Dia minta lesen kita, bagi. Kemudian last kali dia kata perlu satu sokongan daripada YB ke, adun kawasan ke. Itu dah jadi satu SOP, isi. Pergi cari orang yang tertentu tu, minta cop, minta sign. Lepas tu kita pun masuk envelope, hantar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada rezeki ada? Tak ada, tak ada. Ini lepas pos, moga-moga ada rezeki. Tu tanya orang, ada kabel tak? Tak yakin dengan Allah. Macam mana kita nak buang COVID ni? Kita punya ketergantungan pun tak cukup kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga baik-baik. Minta, gantung pengharapan, bergantung kuat hanya kepada Allah. Ini Nabi ajar Abdullah bin Abbas. Cuba tengok Nabi bagi faham lagi kepada Abdullah bin Abbas. Wa'lam, tengok penegasan Nabi kepada budak ni. Ingat kata Nabi,
annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in. Kalaulah berhimpun seluruh orang, seluruh penduduk satu kampung taman tawas mewah, berkumpul satu ipuh, berkumpul satu perak, jumpa kamu nak bagi kamu manfaat, nak tolong kamu, Nabi kata apa? Lam yanfa'uka, siapa pun tak boleh bagi manfaat kepada kamu, illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali apa-apa yang telah tercatat dalam kitab Allah ke atas kamu. Jadi kita ada rumah, kita ada sedikit pemberian orang, kita berterima kasih pada orang, tapi ingat ini semua tercatat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga baik-baik tu. Tak, kalau saya, orang ni tak tolong saya lah, habis. Kita boleh sebut memang betul dia bantu saya, dengan izin Allah saya dapat. Dia punya last wording tu Allah bagi. Kemudian Nabi sebut, walau ijtama'u ala an yadurruka, kalau berhimpun pula satu kampung cepo, satu perak nak bagi mudarat pada kamu, nak rosakkan kamu, lam yadurruka, Nabi kata siapa pun tak boleh mudaratkan kamu, kecuali apa yang telah tercatat dalam kitab Allah ke atas kamu. Cuba tengok peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Sekumpulan manusia hebat dipilih mewakili setiap kabilah, dibekalkan pedang yang tajam. Ini pemuda terbaik setiap kabilah ni, dijanjikan hadiah lumayan. Kalau dapat bunuh Rasulullah dan Abu Bakar, hadiah lumayan menunggu kamu. Jadi pemilihan wakil-wakil kabilah ni bukan alang kepalang. Jadi kumpulan terbaik memburu Nabi. Akhir sekali kita dengar cerita tentang Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni, bila kumpulan mencari termasuk Suraqah sudah dapat tahu jejak Nabi, mereka pakat ramai-ramai, kita dah bertemu dengan jejak Nabi, sebab mereka naik kuda, kita tidur, rehat, kita bangun, kita buru dia balik, mesti dapat. Jadi setengah orang yang sedang tidur, ketika kawan-kawan dia lain tidur, Suraqah bin Malik bangun seorang-seorang. Dia siapkan kuda dia, dia bubuh barang-barang dia, dia pergi pacu seorang-seorang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk bolot hadiah dia seorang saja. Sebab itu perkataan Suraqah ini dipakai oleh orang Melayu, tamak serakah. Tapi tuan-tuan jangan marah Suraqah bin Malik ni. Suraqah bin Malik ni akhirnya masuk Islam. Ceritanya panjang. Ini pun episod lain juga. Kita mana ada masa Isyak nak masuk kuliah tamat. Yang Suraqah jumpa Rasulullah dengan Abu Bakar dengan pacuan kuda yang laju. Abu Bakar bagi tahu Rasulullah, habis kita ya Rasulullah. Kita telah ditemui, habislah kita. Nabi tanya, siapa lagi kalau Suraqah bin Malik? Mana Suraqah bin Malik ni masyhur. Sebab itu sikit je saya buka jalan cerita Suraqah bin Malik ni. Bila dia hampir kudanya bertemu Rasulullah, tajidhu tujahak, macam hadis sebut tadi, Allah muncul dengan pertolongan. Caranya macam mana? Dua kaki kuda Suraqah tenggelam dalam tanah. Tuan-tuan kalau nak coba, start enjin motor, press 100, tekan brake depan. Boleh coba nanti. Nak rasa Suraqah, rasa macam mana. Suraqah tengah pacu, tiba-tiba dua kaki kuda masuk dalam tanah. Kata orang Perak, menyerobam dia. Mula-mula tu dia bingkih bangun. Dia bingkih bangun, dia naik, dia pacu. Kali kedua kaki kuda masuk dalam. Lepas tu Allah campakkan dalam diri dia rasa takut kepada Rasulullah. Dia yang merayu balik, wahai Muhammad, jangan bunuh aku, dia kata. Kalau engkau bebaskan aku, ambil kuda-kuda ini dan bekalan dia. Siapa nak bunuh siapa ni? Rasulullah kata apa? Bangun Suraqah, ambil kuda kamu. Tengok Nabi jiwa besar. Jadi hak tu je cerita tu. Sebab dia kena cerita ni menarik. Kita baca bab hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tengok Nabi baca jauh. Hebat cerita ni. Nak beritahu satu je. Siapa pun tak boleh lagi mudarat kalau Allah sudah pelihara kita. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Muslimat tak ada. Kalau ada pun dalam Facebook. Kita kena kukuhkan urusan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti. Di saat kita diuji dengan COVID-19 ni, kita tak ada pilihan. Mesti irji' kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara ihfazillah yahfazka. Tiada yang mustahil. Bila Allah kata jadi, jadi. Bulan tuan-tuan boleh bayang ke? Laut terbelah dua. Boleh bayang? Di saat terdesaknya Musa sampai ke gigi laut, belakang ni tentera Fir'aun, semua orang dah nampak kematian. Ketika itu Allah perintahkan Musa, angkat tongkatmu, pukul laut. Musa pun tak tahu, cuma dia angkat saja tongkat, pukul, terbelah. Sebagai riwayat mengatakan 7 lorong dibuka. Boleh terima ke? Mustahil? Tak mustahil. Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan dengan jarinya, terbelah bulan. Apakah COVID ni terlalu besar untuk Allah buang? Tapi saya bagi tahu tuan-tuan lah, macam mana Allah nak tolong kita? Di saat kita baru nak mendekati, nak fahamkan masyarakat, 2-3 kes depan mata mengecewakan. Contoh. Di saat kita mengajak orang solat hajat, jaga hubungan dengan Allah, doa banyak pada Allah, muncul satu orang ajak orang lain, mari kita masuk agama Melayu. Agama Melayu. Pemikiran ini tercetus daripada seorang pensyarah matematik di sebuah universiti. Dia kata apa? Agama hari ini yang dikatakan Islam pada orang Melayu, ini Islam orang Arab. Orang Melayu lebih awal menemui Islam daripada orang Arab. Perkataan Allah itu adalah gelaran orang Arab kepada bulan. Orang Melayu telah mengenali Tuhannya dengan gelaran Dewata. Bukan Allah, Dewata. Lama-lama dia pun diuji oleh Allah dengan penyakit stroke. Pemikirannya disambung oleh anak murid dia, seorang perempuan. Yang ini yang aktif sekarang. Dia cipta satu kalimah seolah-olah inilah syahadah, bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia aktif dalam Facebook. Dia tulis dalam Facebook kalimah la ilaha illallah nombor 1. Kalimah yang ada pada kita agama Melayu bla bla bla. Saya pun tak mau hafal kalimah karut tu. Jadi dia tanya kawan-kawan pengikut dalam Facebook, mana satu betul? 1 atau 2? Kalau 1 tekan 1, kalau 2 tulis 2. Cuba tengok pengikut dia respon. Nombor 2, nombor 2, nombor 2, nombor 2, nombor 2. Orang Melayu ni kalau bab ni cepat. Dulu kita ada Nabi Melayu, Nabi Kahar duduk kat Gombak. Kita ada Ayah Pin Kerajaan Langit. Sampai hari ini ada follower dia. Dahsyat. Orang Melayu memang hebat. Kemudian dia hina Rasulullah dalam Facebook, kemudian berani dia download video macam mana nak masuk agama Melayu. Mudah aja. Dia tunjuk pengikut-pengikut dia berdiri di gigi laut, kemudian ucapkan kalimah dia itu yang dikatakan syahadah atau apa benda tu, kemudian ucapkan 7 kali, aku Melayu, aku Melayu, aku Melayu 7 kali. Sebaik saya sebut 3 aja. Lepas tu satu orang pegang gong, lepas 7 kali sebut aku Melayu, akhir sekali ketuk gong, tung, masuk agama Melayu. Benda ni dah sampai kepada pihak wajib, sedang dalam tindakan, alhamdulillah. Tapi nak tahu, inilah rupanya kita. Tuan-tuan di rumah ada gong, jaga baik-baik lah. Perhatikanlah mana-mana rumah yang ada gong ni. Mana Allah nak tolong kita? Ni the latest issues. Tuan-tuan kena ambil tahu ni. Bulan ni punya ceramah saya akan bangkitkan isu ini. Tentang apa? Di saat kita berdepan dengan masalah
COVID ni, tiba-tiba kita berhadapan dengan isu yang sangat menakutkan kita semua, iaitu tentang apa? Gempar minggu lepas pendedahan pelajar pengajian tinggi yang terlibat dengan aktiviti sosial sehingga membawa kepada kancah pelacuran. Tuan-tuan, budak-budak mana? Budak IPT. Mereka ini menjadi pelacur bukannya mereka duduk di rumah-rumah pelacuran. Mereka ditawarkan jadi pelacur ini melalui apa? Handphone aja. Lain kali kita akan baca kes murtad masuk Kristian melalui handphone aja. Baca Facebook Brother Fidas Wong, budak umur 13 tahun sudah jadi penganut Kristian, bapaknya mengadu kepada Ustaz Fidas Wong. Boleh tengok kemudian. Ni jadi pelacuran melalui handphone saja. Macam mana dia jadi pelacuran? Sebab dia terlibat melalui aplikasi yang namanya Sugar Book. Macam mana bocor? Sugar Book dengan bangganya mengumumkan. Kalau tak, kita pun tak tahu. Walaupun kita pernah dengar kerja-kerja yang tak sihat di universiti, tapi tak ada proof yang ini dia umum sendiri. Sugar Book dengan bangganya mendedahkan senarai 10 universiti di Malaysia, termasuk 2 universiti awam di mana pelajarnya menjadi sugar baby dengan jumlah 12,705 orang pelajar. Jagalah anak-anak kita. Anak saya pun ada juga di situ, jadi IPT. Dan Sugar Book dedahkan 10 universiti pelajar yang terlibat dengan sugar baby. Bangga dia dedahkan. Pertama, Sunway University, 3,105 orang pelajar. Nombor 2, INTI ataupun INTI, International University, 2,624 pelajar. 3, Taylor's University, 1,696 pelajar. TAR University College. TAR ni apa? Tunku Abdul Rahman College. Berapa jumlah dia? 1,600 orang pelajar. Yang kelima ni saya terkejut, sebab di kalangan kita termasuk saya pun pernah mengaji di sini. Di mana? Universiti Malaya, 1,280 pelajar. Universiti Malaya antara yang universiti berprestij, peringkat antarabangsa, pun kena. Ingat senang kan masuk UM ni? Cream of the cream, budak cerdik yang terpilih pun kena. Ada orang cakap, ini bukan Muslim Ustaz, kebanyakan ini non-Muslim. Dengar sampai habis. Tengok yang ke-10. Yang ke-6, universiti mana? Monash University, 960 orang pelajar. Yang ke-7, Lim Kok Wing University, 864 pelajar. Yang ke-8, University of Nottingham. Rasanya Perak ni ada dia punya branch dekat Jalan Kampak, kalau tak silap saya lah. Berapa jumlah yang tercatat? 832 pelajar. Yang ke-9, Multimedia University. Ini ramai anak-anak kita. Tercatat 768 pelajar. Yang terakhir ni, yang ke-10, di mana? Ini yang mengejutkan kita ni. University Teknologi Mara. Berapa jumlah? 704 orang pelajar. Masya Allah. Budak-budak ni pasal apa jadi macam ni? Sebab buta agama, tertipu dengan kemewahan dunia yang sementara, sanggup gadai maruah. Ada orang sebut ini berita kecil. Kecil apa?
Sebab ini budak-budak pengajian tinggi. Inilah pelapis orang yang duduk dalam pos-pos pentadbiran negara satu hari nanti. Kalau maruah diri dia pun dia boleh gadai, adakah dia sanggup mempertahankan maruah negara satu hari nanti? Kita tak habis lagi cerita 4 pegawai yang ditahan di bawah SPRM, siasatan tentang kartel daging. Kita baca laporan NST, ada dalam catatan rekod saya. Selain daripada ditawarkan wang ringgit yang banyak, mereka juga menerima tawaran seks. Tu yang kartel daging tu. Patut-patut diselidik betul-betul, terus bagi sijil halal. Kenyang kita. Viral kata apa? Daging apa tuan? Viral sebut daging kuda, daging kangaroo. Ada yang kata daging balik bayar pun. Wallahu a'lam. Ada yang seloroh pula. Peminat-peminat sup ekor, cuba lihat gambar ini. Dia pun tunjuk ekor kangaroo. Bila potong daging kangaroo, ekor kangaroo tu, dia tunjuk perbezaan dengan ekor lembu. Apa beza dia? Ekor kangaroo daging tebal-tebal, lembu punya nipis ya. Bila saya sebut dalam satu ceramah, ada orang jumpa saya, Ustaz, saya doktor perasan juga ada beli so ekor daging tebal dah. Itu sangka baik sajalah, saya kata. Ada juga yang seloroh macam tu. Lepas tu peminat sop ekor, jaga-jaga. Tapi kita dengar timbalan menteri ada sebut benda ni semua tak betul. Bukan daging kuda, bukan daging kangaroo, bukan daging khinzir. Alhamdulillah. Tapi daging apa? Ada yang nak menyedapkan hati. Ini semua daging yang belum melalui proses, akhirnya diberi taraf yang sah. Wallahu alam. Kita tak tahu mana cerita betul. Tapi sampai hari ini saya follow. Apa kesudahannya? Tak ada. Ini contoh orang tak ada prinsip. Dia sanggup dengan sebab duit dia untung sekejap, habis orang Islam terpalit dengan daging yang macam ini. Tambah isu macam ni, apa nak jadi negara kita, saudara? Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita, hadis riwayat At-Tabrani, mafhumnya, sekiranya berleluasa perbuatan zina dan riba dalam sesuatu kawasan, maka mereka telah mengundang azab Allah kepada mereka. Jaga baik-baik. Kenapa orang buat dosa patut dia seorang? Kenapa kena ramai-ramai? Apa nak jawab? Kita pernah dengar kisah Nabi Musa AS bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa satu orang punya angkara semua kena? Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat memberi penjelasan, tak jawab apa. Satu hari Nabi Musa tidur dan Allah takdirkan semut merayap di badan dia. Dalam banyak-banyak semut merayap, seekor semut gigit dia. Nabi Musa pun bingkas bangun, habis dia usap, dia pukul semua semut-semut yang ada di badan. Kemudian datang peringatan Allah kepada dia, persoalan yang kau tanya Musa telah pun ada jawapan dia. Kenapa tak pukul seekor semut tu? Kenapa pukul semua sekali? Jangan ingat orang KL punya kerenah, insya-Allah kot kita duduk kat taman kampung Tamas, Taman Tawas Merah ni tak ada apa, dah. Kena semua sekali. Tu amaran pun dah berbunyi. Kita pun tak boleh dah nak melebihi apa-apa. Kita berhenti di sini. Ambillah pengajaran yang penting dan ingat baik-baik, tiada pilihan melainkan Allah sahajalah yang boleh memelihara kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Ambil pesanan ini tuan-tuan, jadilah manusia yang kuat menuju proses memelihara Allah Subhanahu Wa Taala di saat umur tinggal baki ini. Doa banyak-banyak seperti yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami pada agama kami. Ini kita ni di hujung
usia ni lagi takut, termasuk saya. Tak mau mati, terlucut. Islam ni terlucut, takut. Jadi tuan-tuan, doa banyak-banyak. Jangan buat kerja yang tak berfaedah. Tinggalkan perkara lara. Pertingkatkan urusan kita dengan Allah. Jaga solat di awal waktu. Baca Al-Quran. Bangkit solat malam. Bangunkan keluarga. Kurangkan perkara-perkara lara. Tinggalkan siaran-siaran yang tak ada manfaat dalam televisyen, dalam YouTube, internet. Banyakkan masa kita pertingkatkan hubungan kita dengan Al-Quran, dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin wa 'aqibatul lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya ya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami. Wali walidaina, dosa kedua ibu bapa kami. Walil mu'minin, dosa seluruh orang-orang mukmin. Yauma yaqumul hisab, di hari tegaknya pembalasan. Fatiras samawati wal ard, ya Allah engkaulah Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah wali pelindung kami dunia di akhirat. Di dunia ni kau lindungilah kami daripada ancaman COVID-19. Begitu juga dengan ahli keluarga kami, ya Rabb. Tawaffana muslima, matikan kami sebagai seorang muslim. Wa alhiqna bis-salihin, masukkanlah kami di kalangan orang-orang yang saleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau gelincirkan hati kami setelah engkau beri hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya ghafur ya rahman ya rahim. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.